Okey. Okey, selamat pagi semua. Hari ini kumpulan kita yang terdiri daripada Muhammad Najib bin Rosti, saya sendiri Muhammad Rizal bin Tambi dan Muhammad Kamal Ihkam bin Mukmin Hakim serta Siti Soleha binti Yaakob akan membuat pembentangan berkenaan kesan penggunaan vape terhadap kesihatan fizikal, prestasi akademik dan tingkah laku disiplin pelajar bagi memenuhi kehendak pengurusan disiplin sekolah. Okey, tanpa melengahkan masa, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menyertai forum kita hari ini yang bertajuk Budaya Vape di Sekolah, Faktor Kesan dan Langkah Mengatasinya. Saya Muhammad Rizal bin Tambi, moderator forum ini. Bersama saya hari ini adalah 3 panelis yang berpengalaman dalam pendidikan, kesihatan pelajar dan disiplin sekolah. Hari ini kita akan membincangkan 3 perkara utama. Cadangan langkah-langkah mengatasi budaya vape di sekolah, kesan penggunaan vape terhadap pelajar dan faktor-faktor yang mendorong peningkatan budaya vape di kalangan pelajar sekolah. Untuk memulakan perbincangan, saya ingin mengajak panel 1 untuk membincangkan cadangan bagi mengatasi masalah vape di sekolah. Baik, dipersilakan Saudara Najib. Baik, kesan kan? Saya akan bincang pada kesan. Okey, baik. So, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kerana menjemput saya pada hari ini. Baik, pertama sekali saya akan menerangkan tentang kesan vape terhadap murid itu sendiri. Baik, vape ini pertama sekali dia boleh memberikan kesan negatif, utamanya kepada kesihatan fizikal murid itu sendiri. Ya, kerana pelajar yang mengambil vape ini, mereka akan berisiko untuk mengalami masalah pernafasan yang melibatkan paru-paru mereka. Contohnya antara masalah pernafasan yang akan dialami oleh murid adalah seperti batuk kronik, iritasi pada saluran pernafasan dan juga sesak nafas. Jadi kajian daripada World Health Organization WHO menunjukkan bahawa penggunaan vape dalam jangka masa panjang boleh mengganggu fungsi paru-paru dan juga sistem pernafasan. Yes. Sebagai contoh yang mudah kita boleh lihat, anak-anak muda zaman sekarang ni yang ambil vape, kebanyakan ni kena tebuk dia punya paru-paru dia. Kes-kes yang direkodkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dah usia 17 tahun, 16 tahun dah kena tebuk paru-paru. Jadi ini adalah satu isu, satu masalah yang besar untuk murid-murid itu sendiri. Kerana vape ini sebenarnya dia punya kesan kadang-kadang lebih buruk daripada rokok. Kerana rokok, kita nak ambil rokok, kita ambil pada masa-masa tertentu saja. Tetapi vape ni anytime. Pada bila-bila masa kita akan ambil vape. Ya? Masa tidur nak ambil vape. Bangun tidur nak ambil vape. Dalam tandas ambil vape. Tunggu traffic light pun ambil vape juga. Jadi kesan ni memang teruk kerana dia ada nikotin seperti mana yang ada juga dalam rokok. Nikotin ni boleh menyebabkan ketagihan kepada murid-murid itu sendiri. Jadi ini sangat berbahaya. Kemudian yang keduanya adalah dari segi kesan kepada prestasi akademik mereka sendiri. Kerana pelajar yang terlibat dalam vape ini, mereka akan terganggu pencapaian akademik mereka. Kerana ini mungkin disebabkan oleh keletihan, kurang fokus dan juga mereka lebih cenderung untuk ponteng kelas yang disebabkan vape itu sendiri. Dan juga kesan-kesan ini sebenarnya secara keseluruhannya boleh mengganggu konsentrasi murid itu sendiri. Kerana bila mereka ambil vape, mereka punya fokus akan lebih terganggu. Apabila fokus terganggu, mereka akan memberi kesan kepada semua perkara. Dan juga laporan, satu lagi laporan saya nak share dengan semua, iaitu daripada KKM sendiri, murid yang ambil ambil vape ini menunjukkan kadar mental health ataupun kesihatan mental mereka akan merosot. Kerana berbanding dengan murid yang tidak mengambil vape. Jadi statistik ini sangat sangat merisaukan. Jadi kita dapat lihat perbezaan antara siapa yang ambil vape dengan siapa yang tidak ambil vape. Baik, kesan yang terakhir saya nak share kerana kita kekurangan masa. Baik, okey, iaitu selain daripada kesihatan masalah penurunan di segi akademik, yang terakhir saya nak share adalah tingkah laku disiplin. Ini adalah kesan yang sangat berbahaya kerana pelajar yang menggunakan vape lebih cenderung untuk terlibat dalam masalah disiplin seperti ponteng kelas, melanggar peraturan sekolah, berkelakuan tidak wajar di sekolah. Mereka yang terpengaruh ni adalah pengaruh rakan sebaya mereka. Kerana rakan sebaya mereka membawa vape. Kita tahu vape ni dia ada macam-macam bentuk sekarang ni. Ada bentuk macam marker pen,
ada bentuk macam apa liquid paper. Jadi lebih mudah untuk mereka bawa akses ke sekolah. Jadi apabila mereka ambil vape, mereka akan orang kata apa? Uh, dia macam permulaan kepada mereka nak ambil uh, apa ni barang-barang terlarang yang lain seperti dadah dan juga ganja dan sebagainya. Jadi vape ini adalah pencetus kepada masalah yang lebih buruk di masa akan datang. Jadi kita kena lakukan sesuatu. Mungkin panel yang seterusnya akan share yang lebih lanjut berkaitan dengan langkah-langkah dan cadangan. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak banyak kesan negatif maknanya ya, kesan ya. Right. Terima kasih Saudara Najib. Panel pertama tadi, penerangan yang sangat informatif mengenai kesan penggunaan vape terhadap pelajar. Jelas sekali vape memberi impak besar terhadap kesihatan akademik dan tingkah laku pelajar. So sekarang kita akan mendengar daripada panel kedua yang akan membincangkan langkah-langkah mengatasinya. Jadi kita persilakan panel kedua kita yang akan membahaskan topik langkah-langkah mengatasi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membincangkan tentang bagaimana langkah-langkah dan juga cadangan bagi mengatasi vape dalam kalangan pelajar. Okey, seperti yang kita sedia maklum, masalah vape ni bukan sahaja menjadi satu masalah di negara kita sahaja. Dia juga menjadi masalah kepada luar negara juga, yang mana pelajar sekolah di luar negara juga mempunyai masalah yang sama. Dan juga guru di sekolah juga mempunyai masalah yang sama untuk mengatasi pelajar-pelajar ini daripada menggunakan vape di sekolah. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, untuk mencegah dan juga menghalang pelajar-pelajar ini menggunakan vape di sekolah, terdapat beberapa langkah yang kita perlu lakukanlah untuk pelajar sekolah ini, yang mana seperti yang kita sedia maklum, kita tak boleh menggunakan pendekatan yang terlalu ekstrim. Kita mesti bermula daripada pertamanya langkah pencegahan, iaitu preventive action. Kemudiannya kaedah sokongan dan juga tindakan pembetulan kepada pelakuan menggunakan vape di sekolah lah. Okey, beberapa langkah yang saya telah kena pasti iaitu melalui kaedah pencegahan, kita mestilah mengadakan kempen dan kesedaran vape di sekolah. Ini kerana apabila pelajar dapat pengetahuan dan pendidikan mengenai apa itu vape dan juga apa yang menjadikan vape itu memberi masalah kepada tubuh badan mereka, jadinya mereka mempunyai pendidikan secara menyeluruh apa kesan vape itu kepada tubuh badan mereka. Apabila mereka mempunyai kesedaran itu, maka mereka akan lebih berfikir panjang untuk menggunakan vape di sekolah dan juga di luar sekolah. Jadi oleh itu, sekolah dan juga guru perlu bekerjasama untuk mengadakan kempen pendidikan kesedaran vape di sekolah ataupun bekerjasama juga bersama ibu bapa untuk menjadikan anak mereka lebih mempunyai pendidikan dan pengetahuan mengenai vape secara lebih mendalam dan lebih lanjut lah. Selain daripada itu, kita juga boleh buat satu langkah yang mana kaedah pencegahan juga, yang mana kita menggunakan pengaruh platform media sosial. Seperti yang kita tahu, pelajar zaman sekarang, anak muda zaman sekarang banyak terpengaruh dengan platform media sosial. Mereka lebih mempercayai apa yang di-share, yang diperkatakan melalui media sosial. Jadi kalau kita gunakan pengaruh media sosial yang melibatkan golongan profesional, seperti doktor, selebriti dan juga pempengaruh media sosial yang mungkin sebaya ataupun berumur lebih sikit daripada mereka, jadi mereka akan lebih fikiran terbuka untuk menerima bahawasanya vape ini memang tak patut digunakan oleh pelajar sekolah, dan vape ini sepatutnya memang tak perlu untuk digunakan kepada pelajar yang masih lagi berumur 17 tahun ke bawah. Dan seperti yang kita tengok di akhbar-akhbar baru-baru ini, kita sedia maklum bahawa terdapat beberapa pelajar sekolah seperti yang saya baca di akhbar, pelajar sekolah di Selangor
terdapat 6 orang pelajar yang mana mereka mempunyai simptom-simptom yang seperti pening, loya dan berasa nak mahu pitam ketika menggunakan vape ini. Oleh itu, kita boleh ambil beberapa pelajar ini untuk kita mungkin buat discussion ataupun perbincangan melalui platform media sosial untuk memberitahu pelajar lain yang sebenarnya vape ini tidak memberikan apa-apa faedah pun. Ia hanya mendatangkan kesan buruk kepada diri. Tambah-tambah kepada orang yang baru pertama kali menggunakan vape. Okey, selain itu juga pelibatan ibu bapa adalah sangat penting ya. Sebabnya ibu bapa ni adalah orang yang paling dekat dengan pelajar lah. Mereka adalah orang yang pelajar akan lihat sebagai contoh. Jika ibu bapa tidak memberikan pengetahuan daripada awal lagi, daripada usia remaja, daripada usia setahun jagung, makanya mereka akan cepat terpengaruh dengan kawan-kawan yang mana kalau diorang tengok kawan-kawan isap vape, jadinya diorang pun akan terikut untuk isap vape. Tapi kalau ibu bapa contohnya sebagai ayah pun ada isap rokok kat rumah, jadi dia menggalakkan pelajar itu sendiri untuk isap vape. Sebabnya kawasan keliling dia, orang terdekatnya pun melakukan benda yang sama. Oleh itu, ibu bapa ni penting bagi mencorak anak-anak supaya vape ini dapat dikekang melalui daripada usia muda lagi. Okey, seterusnya kita jump kepada kaedah seterusnya iaitu kaedah sokongan. Okey, jika pelajar itu sudah mempunyai kesedaran berkenaan bahaya itu vape, jadi program sokongan mestilah digalakkan dalam kalangan pelajar itu. Contohnya program pemberhentian vape yang mana kita adakan satu apps yang mana pelajar yang ada kesedaran mengenai vape ni ada sesuatu untuk mereka rasa boleh luahkan perasaan macam mana nak elak diorang untuk gunakan vape tu lagi sekali. Contohnya kita buat kaedah kaunseling ke, hotline ataupun apa-apa apps yang boleh memberi motivasi kepada mereka supaya mereka tidak mengulang kembali untuk menggunakan vape itu sekali lagi. Okey, yang terakhirnya, jika kaedah-kaedah ini tidak membantu pelajar itu, kita boleh guna kaedah terakhirlah iaitu pembetulan, corrective action, yang mana kita buat penguatkuasaan undang-undang di sekolah dengan tindakan tata tertib lah. Yang mana jika kita dapat tahu pelajar itu masih menggunakan vape itu berulang kali di sekolah, kita adakan tindakan tata tertib dengan adakan denda ataupun gantung sekolah lah. Dengan kaedah ini mereka akan lebih rasa kesedaran lah dalam diri tu, yang mana vape ini memang dilarang di sekolah dan ia merupakan perkara serius yang sekolah ambil tindakan tata tertib lah. Dan dalam masa yang sama, kerajaan juga haruslah memainkan peranan yang mana kerajaan perlu mengetatkanlah penjualan vape kepada remaja bawah umur. Kiranya mana penjual dan peruncit yang sentiasa menjualkan vape ni, diorang kena check lah background ataupun check melalui IC lah, siapa yang nak beli vape tu, tengok vape tu ada IC diorang adalah melebihi umur 18 tahun ataupun 17 tahun ke bawah. Melalui cara ini juga kerajaan dengan kerjasama penjual dan peruncit vape ni boleh mengatasilah masalah penjualan vape ni secara berluasa kepada remaja pelajar yang bawah umur lah. Okey, secara keseluruhannya ini adalah langkah-langkah dan cadangan lah yang saya kena pasti. Okey, seterusnya kita boleh pergi ke faktor-faktor lah yang menyebabkan kenapa penjualan vape ni kenapa vape ini digunakan secara berluasa lah oleh kalangan pelajar. Okey, terima kasih panel kedua kita, Saudari Siti Soleha binti Yaakob yang menerangkan panjang lebar berkenaan dengan
langkah-langkah mengatasi. Okey. Tanpa membuang masa, kita pergi ke panel terakhir kita, saudara Muhammad Kamal Ikam bin Mukmin Hakim yang akan membincangkan mengenai faktor-faktor yang mendorong budaya vape. Kita persilakan saudara Ikam. Terima kasih, Saudara Reza. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, baik. Kita teruskan dengan faktor-faktor daripada macam mana berlakunya budaya rokok elektronik ni ya. Okey, jadi faktor yang telah saya kumpulkan ya, yang utama kita ada 3 faktor utama, iaitu faktor ingin mencuba, dan juga faktor ibu bapa yang jarang di rumah, dan yang ketiga sekali faktor pengaruh rakan sebaya. Okey, baik. Untuk faktor yang pertama, semakin meningkat usia remaja, rasa ingin tahu mereka terhadap sesuatu yang terdedah kepada mereka juga meningkat. Dengan melihat aktiviti hisap rokok ataupun rokok elektronik, remaja dapat merasakan keseronokan yang mungkin diperoleh dari melakukannya. Di beberapa aspek khusus dari faktor ini merangkumi beberapa aspek lah ya. Jadi merangkumi yang pertama sekali, daya tarikan perisa. Rokok elektronik yang menawarkan berbagai perisa manis seperti buah-buahan, coklat atau vanila, dan macam-macam perisa lagi membuatkan pelajar tergoda untuk mencuba. Rasa yang menarik ini berbeza dengan rokok tradisional dan membuat imej rokok elektronik tampak lebih selamat lah dan menyenangkan. Aspek ini memainkan peranan penting dalam keselesaan pelajar mencuburi budaya rokok elektronik ini. Dan tambahan pula, pada usia remaja, terdapat keinginan untuk merasakan kebebasan atau menentang peraturan sebagai bentuk pencarian identiti. Jadi rokok elektronik ini dianggap sebagai sesuatu yang berani lah di mata pelajar, menarik pelajar yang ingin menunjukkan sisi berbeza atau lebih dewasa dari diri mereka. Maka pengamalan budaya rokok elektronik ini mewakili rasa kebebasan yang dicapai oleh sebilangan pelajar yang terlibat ni lah. Selain itu, kita ada juga aspek persekitaran yang mana masyarakat sekarang terdedah kepada iklan rokok elektronik di media sosial, pameran jualan serta perbuatan menghisap vape di dalam pengangkutan awam dan stesen bas. Ini salah satu aspek yang turut menyumbang kepada penyebaran budaya ini dalam kalangan pelajar terutamanya. Seperti yang kita tahu, pelajar sekarang banyak menghabiskan waktu mereka di platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan YouTube. Dengan melihat iklan ataupun konten yang berkaitan dengan rokok elektronik ini, mereka secara tidak langsung membina minat dalam diri mereka. Bentuk promosi termasuklah video-video helah kemahiran membentukkan asap rokok elektronik ini yang mengagumkan seperti bentuk bulat, bentuk oboh-oboh. Ini dan juga pempengaruh ataupun selebriti yang terlihat menggunakan vape juga turut mendorong popularitinya, lalu menciptakan imej positif lah yang memingkat penonton untuk turut menggunakan rokok elektronik ni. Tambahan pula, pameran jualan di pusat beli belah atau pasar malam atau program tertentu yang menampilkan vape secara terang-terangan juga menjadi faktor yang memupuk pandangan pelajar terhadap rokok elektronik. Produk ini sering dipasarkan dengan promosi perisa baru atau produk terkini sehingga menimbulkan minat untuk mencuba. Dan aroma rokok elektronik yang berbau manis ni di persekitaran tempat jualan juga turut menimbulkan rasa ingin tahulah terhadap rasa perisa tersebut kan. Macam kita lalu dekat mana-mana, lepas tu tiba-tiba rasa terhidu macam bau sedap kan. Mungkin pasal kita tertanya-tanya macam mana rasa ni kalau kita rasa ni, macam itulah. Selain itu, pelajar juga kerap melihat orang menghisap rokok elektronik di tempat awam seperti stesen bas atau dalam pengangkutan awam. Hal ini menimbulkan persepsi bahawa vape adalah sesuatu yang biasa dan norma baharu yang dapat diterima lah. Implikasinya, persekitaran ini mengurangkan penghalang moral ataupun budaya untuk mencubanya. Semakin ramai masyarakat yang mengamalkan perbuatan ini di tempat awam, maka semakin ramai jugalah pemuda dalam kalangan pelajar menjadi pemula kepada budaya ini. Baik, saya teruskan untuk faktor yang kedua ialah faktor ibu bapa yang jarang di rumah. Faktor ini berlaku apabila ibu bapa sibuk bekerja dan jarang berada di rumah. Jadi pengawasan terhadap anak-anak menjadi longgar lah. Hal ini memberi lebih banyak ruang dan peluang bagi pelajar untuk bereksperimen tanpa bimbingan atau arahan yang jelas mengenai batasan atau bahaya rokok elektronik.
Beberapa aspek khusus dari situasi ini termasuk kekurangan masa bersama dan ketiadaan pengawasan yang betul-betul lah. Pertama sekali, ketika ibu bapa tidak mempunyai masa yang cukup untuk bersama anak-anak, komunikasi atau perbincangan mengenai nilai atau batasan perilaku menjadi terhad, membuatkan anak-anak mungkin merasa kekosongan dan cenderung mencari perhatian atau pengaruh dari luar. Contohnya mencari perhatian dari rakan sebaya atau dari media sosial yang seringkali memberi pengaruh yang kurang positif. Perbincangan mengenai hal-hal negatif seperti rokok elektronik ini jarang dimulakan oleh ibu bapa, menyebabkan ibu bapa gagal menjadi rujukan utama terhadap anak-anaknya. Maka secara tidak sedar, anak yang selama ini tidak bertanya telah terjerumus dalam budaya rokok elektronik ini. Yang di samping itu, kehadiran ibu bapa yang jarang di rumah atau pulang pada waktu yang lewat mengurangkan peluang untuk memantau dan mengawasi kegiatan anak-anak. Tanpa pengawasan yang berkala, pelajar lebih bebas untuk bereksperimen dengan rokok elektronik atau bergaul dengan rakan sebaya yang menggunakannya. Hal ini kerana kemudahan zaman terkini menjadikan akses rokok elektronik sangat mudah, seperti yang panel pertama cakap tadi lah. Akses elektronik sangat mudah sekarang, dia ada datang dengan berbagai bentuk. Jadi pengawasan ibu bapa pun yang lemah jadi sekarang ni, jadi maka ia mencerahkan lagi lah peluang anak-anak untuk mencubanya sendiri. Dan juga kehadiran dan panduan ibu bapa memainkan peranan penting dalam memberikan pendidikan tentang risiko kesihatan dan menanamkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak. Apabila ibu bapa terlalu sibuk, pendidikan ini menjadi terlepaslah, menyebabkan pelajar kurang peka akan bahaya sebenar dari rokok elektronik dan cenderung melihat sebagai kebiasaan yang tidak berbahaya lah. Jika pengetahuan tentang risiko ini diabaikan, penyesalan dari pihak pengguna dan ibu bapa menanti setelah risiko tersebut menimpa kepada pengguna rokok elektronik tersebut. Okay, seterusnya kita beralih kepada faktor yang terakhir, ialah faktor pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita tahu lah, rakan sebaya memainkan peranan besar dalam kebiasaan pelajar, terutama pada usia remaja, di mana mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh orang-orang tersebut lah. Okay, seperti yang saya nyatakan tadi, remaja atau pelajar yang kurang mendapat perhatian dan masa dari ibu bapa akan menerima perhatian dari rakan sebayanya. Jadi hal ini menyimpangkan jika rakan sebaya yang dipilih oleh anak-anak dari kalangan remaja yang mempunyai persekitaran yang negatif. Okey, banyak kemungkinan yang tidak diingini termasuklah penglibatan anak-anak dalam budaya rokok elektronik lah. Okey, remaja biasanya ingin menyesuaikan diri dengan kumpulan rakan sebaya mereka. Okay, jika rakan mereka menghisap rokok atau rokok elektronik, mereka mungkin merasa terdorong untuk mencuba supaya mereka tidak terlepas atau kelihatan berbeza dari kumpulannya. Hal ini juga salah satu cara bagi remaja supaya tidak disisihkanlah dari kumpulan masing-masing. Dan akhir sekali, rokok elektronik dianggap hebat ataupun cool lah dalam kalangan remaja, yang membuatkan mereka berasa terdorong untuk mencuba untuk meningkatkan status sosial atau populariti mereka dengan rakan sebaya. Bagi mereka yang tidak mencubanya, dipandang rendah ataupun dipandang remeh lah, dan berkemungkinan untuk disisihkan jika tidak turut serta mencubanya bersama dengan rakan-rakan lah. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya untuk faktor-faktor. Okay, terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Okey, terima kasih Saudara Ikam. Jadi atas uraian faktor-faktor yang mendorong budaya vape di sekolah. Jadi kesimpulannya saya pun nak bagi pandangan, maknanya remaja yang menganggap vape ni sebagai satu stylo, trendy kan. Okey, kita dapat melihat bahawa pengaruh rakan sebaya, media sosial dan kurangnya penguatkuasaan ataupun pemerhatian adalah faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini. So, saya merumuskan bahawa forum kita hari ini membincangkan 3 perkara. Pertama, langkah-langkah untuk mengatasi budaya vape, termasuk pendidikan kesedaran, penguatkuasaan yang lebih ketat dan penglibatan ibu bapa. Yang kedua, kesan penggunaan vape terhadap pelajar melibatkan kesihatan fizikal, prestasi akademik dan tingkah laku disiplin. Serta yang terakhir, faktor-faktor yang mendorong budaya vape, termasuk pengaruh rakan sebaya, media sosial dan penguasaan yang lemah.
Dengan ini forum berharap perbincangan ini dapat memberikan panduan yang berguna kepada mengenai masalah budaya vape dalam kalangan pelajar. Terima kasih kepada panelis kita dan semua hadirin yang telah menyertai forum ini. Terima kasih. Sama-sama.